Okey, kita akan sambung dengan nota 3, iaitu berkaitan dengan data type ataupun jenis data. 14 antaranya adalah untuk kita manipulate data, different program manipulate different data. Okey, kemudian untuk data type ini ada beberapa ataupun a lot operation untuk jenis-jenis data, terutama yang paling fleksibel adalah jenis double, nombor perpuluhan. Okay, jadinya data type in C++ fall into following three categories. Pertama, simple data type. Kedua adalah structured data type. Dan ketiga adalah pointers. Tapi in this topic, we will learn about the first one, which is the simple data type. Okay. Structured dan pointers ini adalah termasuk dalam separuh masa ataupun separuh semester. Yang kedua lah dengan Dr. Sakinah. Okay. Jadi mungkin dia akan sentuh topik ini. Okay. Kemudian untuk yang pertama iaitu simple data type adalah fundamental, yang paling asas sekali jenisnya dalam C++. Kemudian ada tiga kategori. Ada tiga kategori. Tadi kita ada tiga. Kemudian ada dalam yang pertama daripada tiga tu ada tiga kategori pula. Pertama sekali integral, yang mana deals with integer, int sebut, ataupun number without decimal part lah. So kita kata integer lah yang paling mudah. Kemudian kita ada floating point, floating point contohnya decimal number. Tu kita ada double, ataupun nanti kita kata kita ada float sebagai contoh. Kemudian enumeration, user defined data type. Mungkin Dr. Sakinah ataupun akan sentuh topik ini, bergantung kepada kesempatan yang kita ada lah. Okay. Jadinya yang biasa kita jumpa adalah integral dan floating. Integral adalah integer dalam kata mudah. Floating adalah yang ada titik perpuluhan, contohnya double. The reason that there are so many categories, kenapa ada banyak kategori ni, sebabnya in the early days of programming, computers are main memory, tempat kita simpan kita punya maklumat ataupun data dalam komputer kita are very expensive, kan? Jadinya as a result, programmer had to optimize the use of memory, hence they are only used when needed. Okay? Ini kalau kita perlukan integer saja, kita bila kita declare variable kita letak dia sebagai integer. Tak perlu letak double, sebab kita akan tengok nanti double dia memerlukan ruang lebih banyak daripada integer dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok dalam kategori simple tadi ada tiga, kan. Jadi kita tengok yang pertama iaitu integral, yang mana without decimal part. Contohnya kita ada int, integer itulah. Kan ada boolean adalah 01, ada character, char kita akan guna juga beberapa kali nanti. Short, long. Mungkin kita kurang sikit gunakan short ataupun long. Selalunya kita akan gunakan integer, saya rasa boolean, char. Gitulah. Kemudian integer ni, int used for integer. Okay. And two rules, we don't need positive sign for positive integer, and no commas are used within an integer. Jadi, maksudnya dia sama macam apa yang kita faham dalam matematik. Okay, jadinya ini dia yang penting, the most common storage allocation, kan. Selalunya untuk integer dia akan diberi 4 bytes, 4 ruang, 4 bytes, kan, dalam untuk integer. Jadinya 1 byte ada 8 bit. Kemudian kalau 4 bytes maksudnya ada 32 bits, kan. Okey, kemudian boolean has only two values, true or false. True or false, tapi dalam komputer kita selalunya dia akan simpan sebagai 0, 1. True adalah kalau false adalah 0, true adalah 1. Ataupun true kadang-kadang bukan kosong, kan. Maksudnya kalau false kosong, kalau true adalah selain kosong. Kita akan
Nanti awak akan perasan lah bila kita belajar, semakin kita belajar topik ni kita akan faham. Kita dapat lihat perbezaannya. Okay, you will learn this in depth in chapter 4. Kemudian char mainly used to represent single character, single character sahaja. That is contohnya letters, digit and special symbol di sini. Kemudian dia perlukan single quotation marks macam ni. Dia berbeza dengan string. String kita ada double quotes. Di sini berbeza dengan yang sebelum ni lah. Kan biasanya kita ada, kalau kita tengok sini kita ada double quotes. Kalau di sini single quote. A sebagai contoh, A kecil ni adalah kosong, dollar dan empty space pun kita anggap ni sebagai karakter juga. Dia single karakter saja. Kalau A plus ataupun AB itu dikira string. Bila string kita kena letak dalam double quotes, tak boleh letak single quote macam ni. Jadinya ni apa saya cakap tadi, ABC is not of the type char. ABC adalah string, jadi kita kena letak dalam double quote. Okay, each of the 1 to 8 values of the ASCII, kita tengok table yang saya pernah tunjuk sebelum ni, represent different character. Jadi kita dah tengok sebelum ni, boleh rujuk nota 1 kan. Contohnya character capital A represented by the value 65, tapi dia ada kod dia dalam sebutan 01 dan sebagainya. Kemudian 43 represent plus. Kan? Semua simbol ataupun karakter yang ada dalam kita punya keyboard ni sebenarnya ada makna ataupun ada nilai dalam komputer kita. Sebab komputer hanya faham bahasa 0101. Jadinya 65 ataupun 43 or any values will be converted to the 0101 value. Okay. Tak buat rujuk nota 1 lah. Okay. Ni pun saya dah terangkan sebelum ni. A, capital A is smaller than A. Sebabnya nilainya 65 untuk capital A, tapi untuk small a nilainya 97. Saya pun dah rujuk, dah terangkan tentang perkara ini sebelum. Kemudian kita ada tadi, kita ada simple data type. Kemudian dalam simple ni kita ada 3, integral, floating point, enumeration. Okay, di sini kita bercerita tentang integral, yang mana nombor yang tak ada decimal part. Sekarang kita nak pergi pada floating point yang kedua ni. Yang ketiga ni kita mungkin pada bahagian Sakinah lah. Okay. Jadinya floating point kat sini. Floating point data type adalah berkaitan dengan decimal number yang ada perpuluhan. Jadi can be classified into float, double, long double. They are all different, or they differ in the set of values they can represent. Ataupun kita kata capacity-nya, kan? Berbeza dari segi capacity. Long double, sebabkan dia long, maka dia boleh simpan dengan namanya begitu, maka dia boleh simpan nombor perpuluhan yang lebih banyak ataupun lebih besar nilainya daripada double. Jadi kita tengok kat sini. Sebab apa? Kita tengok di sini. Float, walaupun dia boleh simpan decimal number, tapi usually ruang yang diperuntukkannya adalah 4 bytes only. Dia lebih kurang macam int tadi. Int pun 4 bytes. Okay. Selalunya lah, tapi tak semestinya. Dia bergantung pada komputer kita juga. Kemudian double, okay, selalunya 8 bytes. Dia berganda besarnya. Okay. Kemudian we will mostly use this double. Kita akan gunakan double type usually, atau more frequent than using the float type. Memang kita akan kebanyakannya kita akan gunakan double. Kemudian long double, dia boleh simpan lebih banyak ataupun lebih besar nilainya berbanding dengan double. Sebabnya ruang yang diperuntukkan oleh komputer bila dia terbaca perkataan long double ni, ruang yang diperuntukkan selalunya adalah 16 bytes, iaitu sekali ganda berbanding dengan double. Okay. So what is meant here is that there is a difference in the maximum number of significant digits can be represented by each type. Okay. Sometimes float values are called single precision, with double type
type double are called double precision. Selalunya kalau double precision bermaksud double lah. Okey, jadi kita nak tengok satu contoh yang mana kita nak kira value ataupun nilai pi. Pi, okey, begini pi. Selalunya dalam komputer kita namakannya sebagai pi, pi. Kita tahu nilai dia lebih kurang 3.142 dot lah. Belakang tu. Okey, kemudian selain daripada 3.142, kita boleh dapat nilai pi menggunakan trigonometric function. Contohnya kat sini saya nak gunakan arc cosine kan. So kalau kita ada cos, graf cos kita, let's say kita ada macam ni. Okey, jadinya di sini adalah ulang lain ni x, ni adalah y sebagai contoh. Jadinya di sini ni adalah negatif 1, ni adalah 1, ni adalah kosong. Okey, kemudian mungkin kita ada di sini ni adalah pi, ni adalah 2, oh maaf, ni adalah 2 pi, ni adalah kosong. Jadinya kita kat sini sebenarnya tak payah lukis pun tak apa kan, tapi nak tunjukkan je. Okey, jadi kat sini dia juga bersamaan dengan pi ni juga bersamaan dengan cos negatif 1. Okey, songsangan cos kan ataupun inverse cos kepada pi. Maaf, bukan kepada pi, kepada negatif 1. Iaitu nilai ni. Kan, kita invert graf ni daripada negatif 1, kita akan dapat nilai pi. Ataupun kalau kita tulis satu lagi, kita tulis dia sebagai arc cos. Kan? Kita pernah belajar dulu kan? Okey, jadinya kita nak kira dia. Okey, jadi kat sini kita nak gunakan arc cos pi ni untuk dapatkan nilai 3.142 dan seterusnya. Jadi macam mana kita nak gunakan? Okey, kat sini kita akan gunakan apa yang dipanggil sebagai library CMath. Sebelum ni kita ada library IOStream. Kita dah gunakan di atas. Ini kita nak gunakan CMath. Okey, jadinya kita letak dalam kod kita, ni kod 2020. IOStream ni kita dah selalu jumpa. Kerana kita nak gunakan satu lagi library, okey, iaitu CMath, iaitu saya boleh kata math library ataupun math header file. CMath. Jadi di sini dia akan benarkan penggunaan cos ataupun arc cos. Jadi kat sini using namespace std, int main sama, return 0 sama. Okey, kemudian saya nak namakan pemboleh ubah saya pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Kenapa 1, 2, 3, 4 ni? Sebab saya nak setiap pemboleh ubah ni mempunyai jenis yang berlainan. Contohnya pi 1 jenisnya saya declare sebagai ataupun saya isytihar sebagai integer, pi 2 saya isytiharkan sebagai float, pi 3 saya isytiharkan sebagai double, pi 4 saya isytiharkan sebagai long double. Okey, kenapa saya nak buat? Saya nak initialize. Okey, saya nak initialize, saya gunakan function arc cos minus 1 macam ni. Tapi kalau dalam CMath function, dia punya undang-undangnya, kita kena gunakan A cos, kemudian nilai apa-apalah kita letak kat sini. A ni stand for arc cos. Jadi saya letak kat sini arc cos minus 1. Okey, jadi saya letak arc cos minus 1. Dan bila float, saya kena tambah negatif 1 kosong, dan negatif 1 F ni menandakan dia adalah float. Kemudian untuk double, saya letak negatif 1.0. Saya fikir kalau letak negatif 1 pun tak ada masalah. Okey. Kemudian untuk long double, saya letak negatif 1, kosong, L. Okey. Jadi semua ni adalah penghampir atau adalah anggaran, estimation. Okey. Kemudian saya letak baris nombor 11, chord, precision 100. Ini awak akan belajar nanti dalam input dan output pada minggu hadapan.
Okey, jadi ini dia benarkan kita, katalah nombor-nombor ni adalah nombor perpuluhan, contohnya float double, long double. Jadinya dia benarkan kita untuk lihat sampai 100 titik perpuluhan. Okay, 100 nilai perpuluhan. Okey. Kalau tak ada, tak adalah. Kan? Kalau nombor tu adalah nombor integer, tak perlu. Kan? Ini cuma dia memberi kebenaran sampai 100. Kemudian apa kita nak buat? Sebenarnya kita nak see out je. Kita nak tengok je nilai apa yang disimpan dan boleh ditunjukkan oleh pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Jadinya saya buat pi 1 ni adalah string. Pi 1 nilai pi 1. Pi 2 sama dengan, tengok ada space di sini ya, semua ni nilai pi 2. Pi 3 sama dengan nilai pi 3. Pi 4 sama dengan nilai pi 4. Okey. Jadinya kita compile. Tak ada apa-apa masalah. Secara grammarnya atau sintaksnya betul. Dan saya run. Okey, jadi kat sini kita tengok berbeza kan. Untuk pi 1 dia adalah integer. Integer, maka nilai yang display adalah 3 sahaja. Kat sini. Pi 2 datang daripada sini. Nilainya adalah, sebabkan kita gunakan float, dia sampai sini saja. Okey, kalau double dia lebih banyak nombor perpuluhannya. Lebih besarlah nombor perpuluhannya. Okey. Kemudian kalau long double lagilah panjang. Okey. So tak boleh. Dia dapatlah. Okey. So itu perbezaannya. Di sini. Okay. Note that you need an F for the float and L for the long double. Awak boleh ubah sesuai kod ni. Saya akan beri dalam UKM Folio nanti untuk cuba ubah sesuai. Kemudian apa lagi kita boleh gunakan? Kita boleh gunakan exponential notation. Kan kita dah pernah belajar sebelum ni exponential. Okey, kita boleh gunakan. Okey. Jadinya floating point numbers can also be written in exponential notation, which is similar to scientific notation, kan? Especially for long numbers, sebab long number dia boleh simpan lagi besar nombornya. Jadi kita boleh gunakan sama ada small e ataupun kita boleh gunakan capital E untuk eksponen ataupun power of 10 lah. Contohnya apa yang kita faham kat sini. Okey, 75.924 adalah 7.5924 darab 10 kuasa 1 kan. Tapi dalam C++ bila kita nak gunakan 10 kuasa 1 ni kita buat macam ni. 7.5924 kosong-kosong ni option dah lah, nak letak boleh, nak letak tak apa. E1. Ataupun kita boleh gunakan small e1. Ni awak boleh tengok, boleh cuba. Saya tak nak buang masa lah dengan yang ini sebab dia hanya straightforward saja. Okey. Kemudian determining storage size. Okey. Macam tadi kita dah tengok, kalau kita gunakan contohnya int, biasanya int adalah 4 bytes, 4 bytes. Kalau float sama juga 4 bytes selalunya. Tak semestinya. Kalau long double 16 bytes. Kalau double 8 bytes. Sebenarnya kita tak perlu hafal tu sebab kita boleh maksud saya kalau exam tanya, dalam exam tanya mungkin kita kena tahulah, tapi kita boleh juga kalau kita buat coding kita boleh check. Contohnya kat sini. Okey, kalau kita boleh check. Okey, saya nak copy paste di sini. Okey, ambil semua ni. Okey, saya nak letak dalam kod nombor saya nak simpan lah yang ni. Saya file kod 21 find size. Okey. Jadi kat sini saya sama je. Okey, x, y. Kemudian ada storage size for variable x adalah ni je kod dia sebenarnya. Size of x, size of y. Ni adalah string, ni adalah string, yang ni adalah string juga. Jadi kat sini ada 3 elemen. 2 string expression, satu lagi adalah kita kata boleh secara kasar kita boleh kata arithmetic expression lah. Okey. Jadi saya compile. Saya kena padam dulu. Sebab di sini tak ada ni kan. Saya kena padam dulu.
baru dia keluar. Okey, tak ada error. Dan okey, tengok di sini. The storage size for variable x is, okey, di sini semuanya diambil dalam string di sini. Kemudian saya bagi satu ruang kosong iaitu untuk space di sini. Di sini. Dan size of x. X adalah integer. Bila integer dia akan automatically dia bagi 4. Bytes ni saya tulislah. Sebab bila size of ni dia akan bagi nilai 4, 8 saja. Perkataan bytes tu kita kena tambah sendiri. Jadi saya create satu lagi string expression, kemudian saya letak ruang kosong di sini. Supaya dia tak dapatlah 4 bytes ni kan, ada ruang kosong dapat daripada sini. Sama juga untuk y, size of y adalah double. Jadi kita dapat 8. 8 bytes. Okey. Itu. Kemudian awak boleh cuba juga untuk int, bool, char, kan? Tak payah masukkan x, y pun tak apa sebenarnya. Macam ni kan. Kita tak perlu letak pun size of x, yang mana x adalah int. Kita boleh terus letak sebenarnya. Size of int, size of double. Sebenarnya kita boleh buat macam ni terus. Dan kita dapat int dapat apa? Int kita dapat 4, bool 1, char 1, short 2. Sini semua dalam bytes. Dia punya unit. Long 4, float 4, double 8. Double sini 8. Kemudian long double 12. Kemudian kita tengok recall that 1 byte adalah 8 bit. Therefore 4 bytes kita ada 4 kali 8 32 bits. Which means that the range of number that can be stored by int adalah negative 2 31 to 2 kuasa 31 tolak 1. Which includes 0. Okay. Maksudnya daripada negatif sampai sampai positif lah. Okay. Termasuk 0. Jadinya itu sebab dia adalah 32 bits.